Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surah Ibrahim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawa barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang kami kurniakan kepada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan nikmat lagi dan lagi. Dan barang siapa yang kufur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketahuilah sesungguhnya azab kami sangat pedih. Jadi marilah sama-sama tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sentiasa memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa kita kena syukur? Pertamanya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kedua, syukur itu adalah sifat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah baginda di bulan Ramadan, daripada waktu malam sehinggalah ke subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk beribadah, bersolat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kamu adalah seorang yang maksum, seorang yang tidak berbuat dosa, seorang yang tidak pernah ada kesalahan dan tidak akan ada kesalahan. Kenapa kamu bersusah payah menyusahkan diri kamu untuk beribadah? Berdiri sepanjang malam sehingga bengkak kaki kamu. Kenapa engkau menyusahkan diri kamu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Ummul Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Jadi di sini tuan-tuan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Nabi nak sampaikan pada kita, setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya kita boleh berdiri, boleh berjalan, makan, minum dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan datang pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di surau, di rumah Allah. Siapa yang jemput tuan-tuan? Adakah tuan-tuan kata, saya ada motor, saya ada kereta, saya ada kaki, saya boleh jalan, saya ada daripada pulau, naik motor? Bukan tuan-tuan. Kita kena ubahkan fikir kita. Semua hanyalah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang pada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih rindu kepada kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala jemput kita datang untuk sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada masa yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala masih beri kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak dan dapat beribadah dalamnya. Kerana apa tuan-tuan? Daripada ramai-ramai manusia yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam 15 Syaban, Allah Subhanahu wa ta'ala dah keluarkan senarai nama. Dalam kitab Imam Nawawi mengatakan, dah keluar senarai nama yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan pada malaikat Israel untuk menjemput hamba-hambanya, iaitu mencabut nyawa. Baru-baru ni pun kita tengok ramai orang daripada kalangan kawan-kawan kita, daripada saudara mara kita, yang mana sebelum masuk bulan Ramadan dah meninggal, masuk bulan Ramadan pun ada yang meninggal dunia. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih beri peluang kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan Al-Mubarak. Ibadah di bulan Ramadan tuan-tuan bukan sama seperti bulan-bulan lain. Ibadah di bulan Ramadan ni adalah special sikit, dia khusus. Satu fardu Allah Ta'ala menggandakan berkali-kali ganda. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pahala ni, mencurah-curahkan pahala. Mengatakan bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang mana pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dibuka seluas-luasnya. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita. Allah Ta'ala menghiasi pada malam terakhir Syaban, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan pada malaikat-malaikatnya dengan tentera-tenteranya untuk menghiasi syurga. Maka malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, kenapa kamu tergesa-gesa mengarahkan kami untuk menghiasi syurga?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Ketahuilah sesungguhnya telah datangnya Ramadan ke atas hamba-hambaku. Maka persiapkanlah syurga
sebagai balasan untuk orang beribadah dalamnya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lah tuan-tuan, Allah Taala bagi kepada kita. Dan tuan-tuan dimuliakan Allah, Allah pilih tuan-tuan datang di rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah 5 fardu. Selepas itu Allah Taala pilih untuk naikkan solat sunat tarawih, dan Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk berpuasa sepanjang hari, menahan lapar dan dahaga. Untuk apa tuan-tuan? Untuk mendapat balasan keredaan Allah, rahmat Allah dan juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan pada sahabat-sahabat baginda, wahai sahabat-sahabatku, kumpullah kamu dalam Masjid Nabawi. Kumpullah kamu dalam Masjid Nabawi. Ketika sahabat semua sedang berkumpul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Apabila Nabi naik anak tangga yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Dan Nabi naik anak tangga yang kedua. Bila Nabi naik anak tangga kedua, Nabi mengatakan amin. Dan bila Nabi naik anak tangga yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Dan selepas Nabi dah mengatakan khutbah, Nabi sampaikan khutbah, apa yang Nabi nak sampaikan pada sahabat, selesai daripada majlis, Nabi turun daripada mimbar. Maka salah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam bangun dan tanya, ya Rasulullah, hari ini kami nampak satu perbuatan, satu perkara yang pelik daripada diri kamu ya Rasulullah. Nabi tanya, apakah itu? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami nampak dan kami dengar bahawa ketika kamu naik anak tangga pertama, kedua dan ketiga, kamu mengatakan amin. Kami tak pernah dengar pun. Dan kenapa tiba-tiba perkara ini terjadi? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat radhiyallahu anhum bahawa malaikat Jibril telah datang kepadaku. Malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan mengatakan bahawa barang siapa yang mendengar nama kamu, barang siapa yang mendengar selawat ke atas kamu dan dia tidak berselawat semula kepada kamu, maka celaka dan binasalah dia. Maka aku mengatakan amin. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga yang kedua, malaikat Jibril kata, jikalau datangnya bulan Ramadan al-Mubarak, seorang hamba itu berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, dengan keberkatan ini, dia masih tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka celaka dan binasalah dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Dan anak tangga yang ketiga Nabi kata amin sebab malaikat Jibril alaihissalam mendoakan kecelakaan dan kebinasaan untuk hambanya, untuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala, untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana masih ada orang tuanya, ibu dan ayahnya, atau ibu ataupun ayahnya yang masih hidup, dia tidak berbakti, tidak berbuat kebaikan untuk mereka, maka celakalah dan binasalah dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini bagi setengah orang rasa biasa. Mereka dengar setahun sekali, mereka tidak menghayati, tidak ambil iktibar, tidak mengambil pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin dan malaikat Jibril alaihissalam mendoakan untuk orang-orang tersebut ni kecelakaan dan kebinasaan? Mereka berdua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril alaihissalam, bukan orang yang calang-calang, bukan orang yang biasa, malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah makan, tidak pernah tidur, tidak pernah berbuat apa-apa kecuali taat pada perintah Allah. Mereka adalah orang yang taat, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Mereka adalah orang yang taat pada Allah dan orang yang taat pada Rasul. Seorang malaikat, ketua malaikat Jibril alaihissalam sendiri mendoakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala tak makbulkan doa mereka? Takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala tidak perkenankan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi tuan-tuan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, secara ringkasnya saya nak menyampaikan, dalam bulan keberkatan ini tuan-tuan, marilah sama-sama kita menghayati setiap sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap sabdan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dapat sama-samalah kita menghayati dan beramal dalam diri kita, dan kita sampaikan pada saudara mara kita. Semoga dengan rahmat Allah, dengan limpahan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk beramal, dan kita sampaikan pada seluruh muslimin dan muslimat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.